Sebab itulah setengah-setengah salaf mana dia menganggap elok mana masjid ni kalau dilomokan dengan za'faran, dengan wangi-wangian. Dan diriwayatkan Nabi SAW pun ada melakukan begitu. Syabi berkata itu sunnah. Dan Ibnu Abi Syaibah mengatakan Ibnu Zubair bila dia bina Kaabah, dinding Kaabah tu dia sapu dengan kasturi. Dia sapu dengan kasturi. Mana tidak salah. Itu tak apa, ada dalam sunnah. Begitu juga mana sunnah juga cuci, sapu masjid ini, membersihkan masjid ini. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Nabi SAW sentiasa dia perhati benar. Mana kalau takut ada debu ke gapo ke cemar dalam masjid, dia sapu dengan pelepah tamar. Maknanya ini semua ni pengajaran supaya bersih dan jaga wangi masjid. Itu molek lah kalau buat lagu tu, molek. Tapi barangkali lah tempat kita ni tidak buat lagu tu tidak biasa. Satu, lepas tu kalau colok tadi tu dia jadi nampak orang bukan Islam. Sebenarnya tidak. Hak tu bukan khusus dengan dia. Kita pun boleh guna untuk wangi. Cuma susah sikit lah pasal tak ada lubang tu. Kalau ada lubang tu senang letak tu, api dia tu jatuh situ. Ataupun kalau kita letak dalam bekas satu hijau pula kita kata sebenarnya tak apa, dan itu sunnah, molek kalau boleh buat lagu tu. Tapi kadang-kadang kita dah tak biasa bau lagu kita, bau tak sedap. Sebenarnya bau sedap. Kita boleh pilih tu asalkan halal boleh, dan itu termasuk dalam sunnah yang kita tidak buat tempat kita. Yang kita tidak buat. Cuci tu adalah molek dah tu. Keliru setengah-setengah orang tu, dia keliru. Macam di Mekah dulu keliru. Dia tak sibui orang bubuh air wangi ke apa, dia tak sibui. Dia kata bid'ah. Sebenarnya tidak bid'ah, sunnah ada. Ni di antara hadis ni. Hadisnya banyak lah, di antaranya ni. Bubuh wangi-wangi tak jadi masalah. Air wangi ke atau apa-apalah, nak suruh bau sedap, molek. Molek. Hak kita sendiri tu suku, tubuh kita tu pakai tu suku. Hak ni suku. Tidak salah tu. Bahkan itu termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Cuma boleh jadilah untuk pengurusan masjid, untuk jaga lebih baik, molek juga kalau kita tak sabui orang bubuh kosi. Orang tu mari ketik air wangi dia, orang ni mari ketik air wangi dia, lama-lama jadi bau satu macam, sakit kepala juga. Kita kata adalah lebih baik kita kata kalau bahagian pengurusan masjid tu dia cara dia pilihlah air wangi-wangi yang paling baik, yang paling sesuai. Itu baik, tak apa, tak sedut bubuh belakang lah. Jadi ke pelik pula, boleh jadi bau pelik pula kalau banyak sangat ni masing-masing. Seterusnya riwayat daripada Anis lagi ni, riwayat daripada Samurah, dia tulis surat kepada anak-anak dia, amma ba'du, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kami buat masjid di perumahan-perumahan kami, dan supaya kami mengelokkan buatan masjid tu, buat molek comel masjid tu, dan kami membersihkannya. Tapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Tak apalah, hak ni tidak sahih, banyak hak lain lagi kan. Hak lain macam tadi suruh cuci dah masjid tu, hak tu sahih. Hak ni tidak sahih. Sebab apanya? Sebab tidak sahih tu. Sebab satunya, ada beberapa orang perawi ni kalau kita tengok di sini. Satu, Sulaiman bin Musa. Setengah kata tak apa, bolehlah dia tu. Tetapi Imam Bukhari kata munkarul hadis. Ibnu Asakir kata Abu Zur'ah menganggap dia ni di antara perawi yang dhaif. Orang yang mengatakan dia ni boleh diterima pun maknanya tidaklah tinggi, boleh kira. Itu sah masalahnya. Yang kedua, Ja'far bin Sa'ad bin Samurah. Dia ni masalahnya.
Ibnu Hazm mengatakan dia ni majhul, maknanya orang tak tahu. Ulama-ulama hadis tak tahu. Kalau ulama hadis tak tahu, tak boleh lalu tafsir. Abdul Haq pula berkata, laisa mimman yu'tamad alaihi, bukan orang yang boleh dipegang riwayat ni. Ibnu Abdul Bar pula berkata, laisa bil qawi, tak kuat. Ibnu Al-Qattan pula berkata, puak-puak ni dia kata ni tak tahu belakang ni, orang tidak diketahui belakang. Ja'far tu guru dia, syekh pada syekh dia, tak tahu belakang, orang tak dikenali belakang. Maka tak boleh. Gitu. Lepas tu Khubayb bin Sulaiman pula, Ibnu Hazm kata majhul. Zahabi kata dalam Mizanul I'tidal, la yu'raf, tidak diketahui. Oh, ni ada 2-3 orang berjojuk ni. Maknanya hadis ini dhaif. Tapi isi dia tu tak apa. Isi dia betul. Isi dia tidak bercanggah. Nabi SAW suruh kita buat masjid di perumahan-perumahan kita. Hak tadi ada, hak saya ada. Isi dia tak salah. Lepas tu suruh buat molek masjid tu, molek tak apa. Dan suruh cuci masjid, tak apa. Isi dia tak apa. Kadang-kadang ulama hadis dia kata dhaif tu, mana bukan dari segi isi dia tu tak boleh pakai dak. Isi dia tak apa. Sanad dia tu. Sanad. Hadis tu ada dari segi apa ni dhaif dia ni, dari segi sanad dia tu. Isi dia serupa dengan sahih tadi, serupa tu. Tak ada apa. Babus suruj fil masajid. Ini bab pelita-pelita atau lampu-lampu dalam masjid. Ini riwayat Maimunah, hamba yang telah dibebaskan oleh Nabi SAW. Dia tanya Rasulullah, lagu mana tentang Baitul Maqdis. Rasulullah kata, pergilah ke Baitul Maqdis, semaya sana, mana ada kelebihan lah. Pada ketika itu Baitul Maqdis itu kawasan itu perang. Kalau kamu tak ada pergi, kamu tak boleh semaya situ, kamu hantar minyak tak apa dah, biar orang boleh pasang minyak sana. Pasal lampu dia tu guna minyak, kita hantar tu, tak apa dah, ada kelebihan dah. Hadis ini hadis ini hak ni lah, hak ni mengikut setengah ulama yang dhaif. Dhaif. Pasal apa? Pasal ni perawi dia ni, perawi dia Ziyad bin Abi Saudah. Ziyad bin Abi Saudah, dia dikatakan dalam ni terus meriwayatkan dari Maimunah. Hak sebenarnya yang meriwayatkan hadis ini dari Maimunah iaitu saudara dia, adik-beradik dia yang bernama Uthman. Yang bernama Uthman. Jadi dia tak sebut Uthman tu. Ziyad bin Abi Saudah ni tak sebut ambil daripada Uthman. Hak riwayat daripada Uthman tu, Ziyad bin Abi Saudah tu ambil daripada Uthman tu ada dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Hak tu sahih, tak apa. Hak ni tidak. Tapi isi dia tak apa sebab ada hak sahih. Ada hak sahih. Maknanya ada beberapa perkara dalam hadis ini, iaitu ada kelebihan lah pergi. Kita boleh tuju. Kalau kita daripada rumah ni beli tiket kapal terbang dengan maksud, tak ada maksud lain, nak pergi semaya masjid, boleh. Hak ni lah hak dalam hadis kata, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diperkemahkan barang-barang seseorang itu siap kemah barang untuk bermusafir melainkan untuk 3 masjid. Kalau nak dapat kelebihan semaya di masjid lah, tak boleh nak pergi lain. Sebab lain tak ada kelebihan, serupa ya berlaku. Ada kelebihannya hak ni. Hak ni kalau kita susah payah bubuh kain tak lebih, kita kata beli tiket kapal terbang nak pergi semaya, tak apa, hapus. Memang ada kelebihan, memang ada kelebihan. Nabi SAW pun kata dah. Termasuk juga dalam hadis ni dia suruh pergi semayalah sana. Kalau tak boleh pergi, boleh hantar kok lain lah, bantuan kok lain, hantar misalnya kita kata minyak. Sebab pada masa tu orang guna pelita, kan pelita pakai minyak, boleh kita hantar minyak. Jadi hak hantar minyak tadi bukan khusus untuk Baitul Maqdis saja.
hak lain-lain pun begitu juga masjid.